Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman, Islam, ihsan, ma'rifat Allah, kurniaan Allah yang besar di mana diberi kita kepada kita ini hidup, di mana hidup ini kita mengetahui adalah jalan-jalan cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah hendak tajalikan tentang keesaan dirinya sendiri. Maka itulah kita duduk di sini, kita dipilih duduk dalam majlis agung Allah Subhanahu taala, majlis agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan limpahan kurniaan Allah yang besar kepada kita, di mana tidak ada nikmat yang lebih besar, di mana Allah telah meleburkan kita, membuangkan keakuan diri kita hingga benar-benar Dialah yang mengesakan dirinya. Itulah nikmat, itulah yang manis tiada pahit. Padahal keadaan kita ini adalah sebelum ini belum ada disebut apa-apa pun. Kita belum disebut ada. Belum disebut ada, makna kita ni tidak pernah ada. Lalu Allah menghidupkan, mengadakan kita untuk menyatakan dirinya yang hidup, bukan kita ni hidup. Itu yang kita sekarang ini, manusia pada akhir zaman ini, yang cenderung ataupun lebih cenderung kepada keakuan diri daripada menghilangkan keakuan diri. Ini yang berbeza, yang menyebabkan kita terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kita ilmu kefahaman kita ini sudah tidak kepada hala tuju kepada la ilaha illallah. Kita tidak membedah siasat apa makna la ilaha illallah. Tak menjumpai kepada orang-orang yang arifin billah. Padahal ada di setiap zaman ini, kata Rasulullah, ada pembimbing arifin billah untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain melainkan kita harus menjumpai atau menuntut ilmu mengenal diri, mengenal Allah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala letakkan masih ada lagi di muka bumi ini, iaitu arifin billah, iaitu mursyid, pembimbing rohani. Jadi carilah bersungguh-sungguh bermohon kepada Allah dengan solat istiarah. Kita bersungguh-sungguh nakkan Allah. Jadi Allah sudah ada siapkan, iaitu ahli-ahli Allah, pembimbing-pembimbing yang akan memperkenalkan Allah kepada kita menerusi pembimbing-pembimbing yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Maka carilah, insya-Allah dengan kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan memperlihatkan dan menuntutlah benar-benar kepadanya, dan kita akan mendapat keuntungan, iaitu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kita berjumpa dengan pembimbing rohani, guru mursyid kita. Maka kita akan beruntung di dunia dan di akhirat, kerana dialah yang dapat memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pembimbing rohani ini, ia telah lebur dirinya, tidak ada lagi rasa keakuan dirinya. Maka sebenarnya apabila kita mengetahui daripada sisinya, maka sebenarnya kita telah mengenal Allah dari sisi Allah. Kerana pembimbing-pembimbing rohani itu sudah tidak ada lagi rasa keakuan dirinya. Setiap kalam-kalam, setiap yang kita pandang kepada pembimbing-pembimbing rohani itu tidak lain adalah kita memandang wajah Allah.
kita nampak jelas bahawasanya yang disebut, diucapkan oleh pembimbing rohani itu nyata dan jelas daripada kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia berkata tidak ada kepentingan lain melainkan apa yang telah disuruh ucapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kata Nabi Khidir alaihissalam di dalam Quran, tidaklah aku berbuat ini, tidaklah aku berkata ini, tidaklah perbuatanku ini, melainkan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Dan bukanlah aku berbuat untuk kepentingan hawa nafsu, keinginan keakuan diriku. Ini yang kita harus faham. Beruntungnya kita mengaji dengan orang-orang arifin billah, orang-orang pembimbing-pembimbing rohani. Dia nak betul-betul kita ini dapat memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat duduk betul-betul di dalam keadaan mengesakan Allah benar-benar kita bawa dalam kehidupan kita. Ini yang diharapkan. Dia tidak mahu harta, wang ringgit, apa kedudukan. Yang dia memikirkan bagaimana cara untuk memberikan kepada orang-orang yang berhendakkan betul-betul kepada Allah. Inilah yang dia hendak bagikan. Jadi beruntung kita apabila kita mendapatinya, maka kita pun akan dibawakan benar-benar dengan nyata dan jelas. Apabila kita melihatnya, kita merasakan benar-benar hati kita, rohania kita betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita memandangnya, apabila kita mendengar kalam-kalamnya, hati kita bergetar, bertambah rindu, bertambah bersemangat hendakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benar, itu adalah pembimbing rohani. Tetapi sebaliknya, kalau kita memandang kepada guru pembimbing rohani itu, tidak ada getaran dalam hati kita, gelombang kita kepada Allah, ataupun hala tuju kita ini selain daripada Allah, maka itu bukanlah pembimbing rohani. Pembimbing rohani ini seperti mana Allah berfirman dalam surah Yasin, ittabi'u man la yaz'alukum ajra wa hum muhtadun. Kurang lebih maksudnya adalah ikutilah kepada mereka yang tidak mahu apa-apa imbalan. Mereka ni orang muhtadun, orang yang benar. Maka orang-orang begini yang tidak mahu apa-apa imbalan pun, dia tidak mahu derajat, dia tak mahu wang ringgit, dia tak mahu kedudukan, dia tidak mahu harta, dia tidak apa pun dia tidak mahu. Dalam hati ini benar-benar dia hanya betul-betul nak memberikan kepada kita ini adalah kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebur diri kita, itu yang disukakan. Ini adalah sifat-sifat para rasul, sifat-sifat para nabi-nabi, sifat-sifat para waliullah, sifat-sifat pembimbing rohani, arifin billah. Alhamdulillah, barang siapa yang telah ketemu ia akan waliullah atau pembimbing rohani, dia seperti telah berjumpa, telah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di penghujung akhir zaman ini telah disebutkan kemarin, iaitu di mana 95% orang-orang di muka bumi ini yang masih tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Mereka hanya mementingkan sebutan, banyak bilangan amalan-amalan, banyak bilangan ilmu-ilmu, pangkat-pangkat kedudukan ilmu, PhD, master. Mereka mengejar itu, tetapi mereka terlupa bahawa untuk dia mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal diri. 95%, hanya 5% saja yang benar-benar inginkan betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan 5% inilah yang akan membawa 95% yang lain untuk ke jalan, iaitu menuju ataupun jalan untuk membawa ke arah ketenangan, ke arah keselamatan, yang mana kita selalu bermohon ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah kepada kami ini jalan yang benar. Ini kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menyuruh kita bermohon untuk tunjuki. Jadi kita pun bermohon, tapi kita tak tahu tunjuki tadi.
Allah menunjuki. Tunjuki mana Allah menunjukkan kepada kita sentiasa jalan-jalan yang benar, yang lurus. Iaitu apa? Jalannya tidak lain, buangkan keakuan diri. Baru kita akan menampak jelas nyata jalan yang kita duduki adalah jalan yang benar dan jalan yang sempurna. Tetapi selagi kita bermohon mengatakan ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus yang benar, tetapi kita tak memahami apa itu yang kita pohonkan. Sesungguhnya itu kalam Allah. Kalam-kalam Allah yang kita sebut tetapi kita tidak menghadirkan. Ihdinas siratal mustaqim adalah kalam Allah yang suci. Tetapi apabila kita tidak mengenal dia, maka kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, kita tidak faham. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam. Ada kursi ya. Ihdinas siratal mustaqim yang selalu kita sebut, yang berulang-ulang kita sebut dengan lafaz yang sempurna, dengan lagu taranumnya dan berbagai-bagai cara. Tetapi kita tidak berdasiasat apa itu makna ihdinas siratal mustaqim. Kerana di situ Allah memandang pada qalbun kita. Apakah kita ini merasakan bahawa kehadiran yang menyebut tadi ihdinas siratal mustaqim itu bukan kita, tetapi dialah. Dia sentiasa menunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita memegang pada ayat ini, mentafsirkan ikut hawa nafsu kita, maka masih lagi kita akan menyebut ihdinas siratal mustaqim, tapi kita tidak mendapati bagaimanakah jalan yang lurus. Kita sekadar melafazkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kepadaku ya Allah jalan yang benar, yang lurus. Tetapi kita tidak mengetahui, sedangkan Allah sentiasa memberikan kepada kita setiap detik dan saat waktu. Sentiasa Allah memberikan kepada kita waktu-waktu, saat-saat, jalan-jalan, Allah tunjuk yang benar dan lurus. Tetapi kita membengkokkan jalan yang selalu kita mohon kepada Allah, jalan lurus, tetapi sekadar sebutan, lafaz, lagu taranum yang indah-indah, tetapi tidak kita luruskan benar-benar yang kita minta. Kerana masih lagi kita merasakan keakuan diri itu, menunjukkan kita telah kazib, telah menipu diri kita sendiri. Kita mengatakan minta jalan yang lurus, sedangkan Allah menunjuki jalan yang lurus. Iaitu apa jalan yang lurus? Membuangkan keakuan diri. Maka hiduplah kita dalam keadaan yang benar sentiasa. Tapi selagi ada rasa keakuan diri, maka sebanyak mana pun kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, maka tak berkesan, tak masuk ke dalam qalbun kita. Kerana qalbun kita ini dikuasai oleh yang seperti mana yang disebut Syekh Abdul Qadir Jalani, mempunyai qalbun kita, mempunyai, iaitu rumah dalam qalbun kita ada berhala riak, takbur, sombong, keakuan diri, dan bermacam-macam lagi kita tak bereskan lagi. Kita tak selesaikan lagi. Maka itu kita menyebut ihdinas siratal mustaqim itu, Allah mengatakan, mengenallah aku dulu. Bukan Allah jawab, benar hamba ku tahu jalan yang lurus. Allah tak jawab gitu. Allah menjawab, belajarlah kenal aku dulu. Gitu jawapan Allah Ta'ala. Jadi kita harus belajar mencari arifin billah untuk membedah siasat ayat yang kita baca, terutama surah Al-Fatihah. Kerana dia adalah ibu segala ayat-ayat Quran,
ibunya adalah Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Fatihah kita gagal segala dalam hidup kita. Termasuk dalam solat juga itu termasuk yang sangat penting Al-Fatihah. Tetapi sejauh mana kita merasakan kepentingan surah Al-Fatihah itu dalam hidup kita. Hingga Allah ada mengatakan di dalam Al-Quran, iaitu 7 yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Maka ada yang menafsirkan, betul juga, itu ayat surah Al-Fatihah. Memang selalu kita ulang-ulang. Itu betul juga. Dan ada penafsiran lagi, betul juga, mengatakan 7 yang diulang-ulang tu adalah sifat maknawiyah. Iaitu sifat makni, iaitu yang Allah berikan kepada kita yang kita jangan mengaku kita punya. Iaitu hayun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun. Ada 7. Ya, itu semua adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. 7 yang diulang-ulang. Dalam mimpi pun nanti bawa juga. Pada masyar pun bawa juga. Itu tadi ya. Jadi kita semua memakai hak-hak Allah. Maka itu saya cakap tadi, kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tapi keadaan kefahaman kita yang kita mohon tadi jalan yang lurus, dapat ke tak dapat. Dan kita tidak akan dapat dipecahkan melainkan orang-orang yang berada dalam keadaan iaitu arifin. Dia arif tentang Allah. Allah yang mengajarkan kepadanya untuk memahami setiap huruf titik, huruf alif, huruf-huruf ayat-ayat semua itu adalah orang-orang yang ahli Allah. Dia tahu, walau satu huruf titik dia tahu apa makna dia. Dan memaknai untuk memakai untuk dalam kehidupan huruf titik itu saja pun. Jadi kita membacanya banyak-banyak bilangan Quran bukan tak bagus. Satu hari sampai berapa juzuk baca. Bagus. Tapi kita tak memaknai untuk kita membawa akhlakkan diri kita kepada ayat-ayat yang kita baca. Maka kita membaca dalam keadaan kazib. Dalam keadaan menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Malulah kita. Jadi Allah tak memandang berapa banyak bilangan yang kita baca dalam Quran. Bukanlah Allah tak bagi, tetapi Allah hendak melihat sejauh mana. Kerana Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah dah bagi tahu Quran ni adalah penyembuh, sembuh penyakit hati qalbun kita yang pertama. Penyakit rohaniah kita yang banyak keakuan diri itu tadi. Tetapi mengapa kita banyak baca Quran tetapi tak menyembuhkan penyakit rohani, masih lagi banyak keakuan diri. Riak, takbur, sombong, ujub, sum'ah masih berlegar lagi dalam diri kita. Sedangkan hari-hari kita membaca Quran. Siapakah lagi yang nak membetulkan dalaman kita? Nakkah kita biarkan dengan membaca Quran dalam kepura-puraan? Sedangkan Quran melaknat kita, orang yang membaca Quran tidak dia bawakan dalam kehidupan apa yang dia tahu. Kita sering kali sakit, kita cari penyembuh dia, klinik, doktor, apa macam-macam. Kita tak nampak padahal kita baca selalu Quran tu adalah penyembuh. Tapi kita hala tujukan bila sakit, kita nampak klinik, hospital, itu yang kita nampak. Allah kita tak nampak dulu. Quran tu tadi. Sedangkan Allah dah bagi tahu gitu. Inilah yang menjadikan kita berdusta. Sebab apa? Sifat-sifat mazmumah masih berlegar dalam diri kita. Menjadikan punca kita gelap. Kita terhijab dengan Allah, bukan Allah menghijab kita. Allah sentiasa terang. Sentiasa terang, nur, menyuluh sentiasa. Kita menutupi nur Allah dengan sifat-sifat kezaliman, iaitu keakuan diri kita. Kita selalu begitu. Sebab kebanyakan yang kita mengaji sekarang, kita tidak mengaji yang betul-betul menuntut hendakkan kenal diri, kenal Allah. Kita hanya mengaji untuk menaikkan taraf keakuan diri kita supaya digelar banyak ilmu. Supaya digelar banyak melakukan amal. Itu yang menyebabkan hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menyebabkan malangnya hidup kita. Kita menyangka hidup kita ini sudah beres dengan Allah. Sudah selesai. Padahal tidak selesai lagi dengan Allah. Maka Allah tak akan menerima amal-amal yang kita lakukan. Selagi kita dengan Allah kita tidak kenal. Kita tidak kenal diri kita lagi. Tidak kenal Allah. Kita masih tidak beres lagi. Bilanya kita nak betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sedangkan Allah sentiasa ihdinas siratal mustaqim, sentiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Membuang keakuan diri. Membuang keakuan diri. Keakuan diri ini yang pahit. Keakuan diri ini yang akan merosakkan segala jasad-jasad kita. Ibaratnya kita akan berada di alam barzah, di dalam keperitan, iaitu akan diazab. Maka begitulah juga kita bila mengaji mengenal diri, mengenal Allah ni, Allah bukakan. Allah akan membayar kontan, membayar dengan jelas. Bila kita merasa keakuan diri, kita akan menerima kepahitannya. Ini tujuannya Allah mengajar kita supaya kita serik. Seperti mana Nabi Adam AS, dia bila ada keakuan diri, dia mendekati kepada pohon yang dilarang Allah. Bukan sebab tadi Siti Hawa dan juga Iblis menggodanya, tetapi keakuan dirinya untuk itu tadi. Mendekati itu tadi. Itu tadi yang akan menyebabkan. Bukan sebab daripada yang lain, Iblis atau yang lain. Tetapi diri kita ni tadi yang ingin menguasai. Ingin menjadi Tuhan. Ingin menjadi ada kuasa. Maka itu kita berbantah, kita berbalah. Kita rasa kita ada. Padahal kita ni tidak ada. Kita nak rasa kita ada. Kita berbalah, aku juga Tuhan. Gitu-gitulah. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Kerana dah melampau merasakan dirinya, keakuan dirinya diangkat oleh manusia. Jadi jangan sampai tahapan kepada itu. Kita biarkan diri kita ini terus menerus dalam keadaan keakuan diri. Sedangkan kita kalimah sakti yang dianugerahkan oleh Allah, kita tidak berdasiasat. Apa kalimah sakti anugerah daripada Allah langsung itu adalah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita tidak selesai lagi selagi tak ditalkinkan oleh Allah, selagi tak ditalkinkan oleh orang-orang yang telah diberi amanah oleh Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi dan juga para wali Allah yang telah diiktiraf. Maka apabila kita dapat ditalkinkan oleh wakil-wakil Allah ataupun langsung daripada Allah, barulah kita akan sempurna mengatakan benar kita ni tidak pernah ada. Yang ada hanya wujudullah. Dari awal, akhir, zahir, batin, sejak azali dan abadi, kita nampak hanya jelas, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makam yang membawa keberuntungan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan, inilah makam keberuntungan. Bila manusia sudah jelas merasakan tak ada keakuan diri, dileburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disentap, dia rengap oleh Allah dengan tangan kekuasaan Allah. Jadi warzuqnil fana'a anni, Allah leburkan kita hingga benar-benar kita hilang, tak pernah ada rasa ada keakuan diri. Maka itulah makam keberuntungan yang mana disebutkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, di mana bukanlah aku berbuat itu dari kemampuanku. Seperti mana yang diucapkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau Muhammad, engkau tak ada, bukan engkau. Bukan engkau yang bergerak Muhammad, bukan engkau yang hidup Muhammad, bukan engkau yang ada ilmu Muhammad dah terbiasa, tak ada diri dia. Sebab dia dah memakai makam tu tadi. Jadi tak ada makam yang lebih sempurna melainkan makam Mahmud yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu makam yang terpuji. Bukan makam mazmumah, bukan makam keakuan diri dengan sifat-sifat keakuan diri, kesombongan itu belegar. Bukan makam itu yang bawa kita ketenangan. Makam yang akan membawa kita kebahagiaan, keberuntungan adalah makam, iaitu makam Mahmud. Jadi itu kita memohon kepada Allah. Dengan kita mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah, kita akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu warzuqnil fana'a anni. Hanya Allah yang boleh meleburkan keakuan diri kita. Alhamdulillah kita telah menemui, iaitu titik sebenar sebelum menjadi ayat ataupun huruf-huruf, titik kesempurnaan yang di mana gaib. Titik gaib itu sebelum terjadi huruf alif adalah titik. Titik nokta yang syahadah yang nyata dan titik yang gaib.
Titik yang gaib itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah melambangkan sekalian alam ini, menyatakan iaitu yang ada adalah nur zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nur Muhammad ni nyatakan nur zat Allah taala. Maka sekalian alam ini penuh dengan cahaya. Tak ada satu ruang pun yang tak disuluh oleh Nur Muhammad. Semua sekalian alam ini disuluh oleh Nur Muhammad, menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita tahu, ya Allah, rupanya sekalian yang dinyatakan oleh Allah sekalian alam ini adalah menyatakan Allah. Jadi kita buta kepada selain yang Allah ciptakan, melainkan kita nampak hanya Allah. Dulunya kita tak belajar, kita akan buta kepada Allah kerana kita nampak bermacam-macam. Bila kita dah dileburkan oleh Allah, difanakkan kita, maka kita nampak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak. Inilah makam yang keberuntungan, yang jiwa orang yang begini dipanggil oleh Allah dengan jiwa yang penuh kasih sayang. Sentiasa orang memanggil dalam dirinya. Hidupnya sentiasa dalam makam cinta, makam asyik dengan Allah. Mereka ini sentiasa diseru oleh Allah dengan panggilan manja Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang telah diselamatkan oleh Allah. Di mana jiwa ini adalah jiwa mutmainnah. Tenang. Kerana apa? Dia mahukan Allah. Dia tak mahu lagi ada keakuan diri. Irji'i ila rabbik. Dia sentiasa rasakan dengan Allah. Di mana pun dia berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mana pun dia bepergian, mana pun dia letak alam barzah, alam gaib, alam apa pun, alam jabarut, malakut, mana pun dia letakkan, tetap dia rasakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah rasa sunyi, dia sentiasa rasa asyik, dia sentiasa rasa tenang dengan Allah. Yang lain pun boleh memberi ketenangan, tetapi ketenangannya adalah betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tenang bersama dengan keluarga, anak-anak, isteri, suami, tetapi dia lebih dalaman, dia lebih tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala sebut lagi kepada Muhammad, inna fatahna laka fathan mubina. Maknanya dalam surah Al-Fat Allah mengatakan kepada Muhammad, engkau siapa yang mengikutimu, siapa yang tenggelam dalam keasyikan cinta padamu, juga akan mendapat kemenangan yang nyata. Apa itu kemenangan yang nyata, Muhammad? Iaitu engkau telah aku leburkan, tak ada merasa lagi keakuan diri. Maka itu bersungguh-sungguh kita menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut benar-benar supaya kita dapat titiknya. Keputusannya adalah menuntut dapat kepada Allah, adalah binasa diri kita, binasa semua sekalian yang ada, yang tetap wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap kekal, yang kita nampak, kita rasakan hanya Allah, hingga tak ada lagi rasa keakuan-keakuan diri kita. Rasakanlah bila Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang benar-benar dia telah mengesakan Allah Subhanahu wa taala benar-benar, maka hidupnya manis tiada pahit. Sentiasa merasakan kemanisan iman dengan Allah semua. Yakin Allah bagi sifat ihsan lagi. Yakin melihat Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ni kurniaan Allah yang besar kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 95% pada penghujung zaman kita ini tidak mengenal diri mengenal Allah. Hanya menuntut ilmu, hanya bersandar kepada amalan. Bukan tak bagi, tetapi Allah tak mahu kita bawa amalan kita di hadapan Allah. Sebab amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang Allah Ta'ala beri kuasa, beri kehendak untuk kita dapat melakukannya. Jadi mengapa kita nak menunjuk ke hadapan Allah yang kita melakukannya seolah-olah mengingatkan Allah? Padahal Allah yang memberikan kepada kita kudrat dan iradat ilmu dalam kita dapat beramal itu. Jadi kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, kita berakhlak di hadapan Allah, kita tidak akan bawa ilmu kita di hadapan Allah, kita tidak membawa sedekah, kita telah sedekah, kita telah puasa, kita telah beramal ni, ya Allah aku buat masjid 100 biji. Tak ada, kita malu, kita melulu demi wajah Allah, kita melulu untuk tenggelamkan diri kita, iaitu kita tidak ada apa-apa, yang ada engkau semua ya Allah.
Yang ada semua adalah cerita-cerita kisah Engkau, ya Allah. Tak ada diri. Memang betul pun kita tak pernah ada. Senang pakai skill tu. Jangan lagi nak merasa ada diri lagi. Kalau dah mengaji kenal diri, kenal Allah ni, jangan lagi merasa lagi ada wujud diri kita. Jadi lawankan. Bila nak rasa ada wujud diri, takutlah. Itulah kita nak melawan Tuhan namanya. Nak rasa ada keakuan diri, kita nak berbalah dengan Allah lah tu. Kita rasa kita ada kuasa, kita rasa kita hidup, Allah pun hidup. Mana boleh ada dua tu? Yang hidup hanya Qul huwallahu ahad. Yang mendengar pun juga. Yang melihat pun juga Ini yang susah sekarang pada penghujung zaman ni, kita nak dengarkan kalimat-kalimat sejati. Kalimat-kalimat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa nyata Allah Ta'ala yang wujud. Bukan nyata semua sekian alam ni. Memang nyata sekalian alam, tapi dia lebih mustahak nak menyatakan sekalian alam ni untuk menyatakan keesaannya. Tapi kita buta, kita tertutup, kita nampak yang dinyatakan. Kita tak dapat siapa yang menyatakan. Sedangkan Allah menzahirkan semua itu supaya kita tidak buta. Kita nampak siapa yang mencipta, menyatakan. Tapi ini tidak. Yang nyata tu kita menyembah kepada yang nyata. Kita tidak menyembah kepada siapa yang menyatakan. Esa. Jadi banyak-banyak yang Allah ciptakan, jangan kita buta. Banyak-banyak yang diciptakan tetap satu daripada dia. Jadi nampak dia esa satu tu tadi. Jangan nampak yang banyak. Termasuk diri kita juga adalah mensekutukan Allah. Kalau kita merasakan ada dua pun, wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Dalam ibadah-ibadah amalan kita, kita rasa kita itu melakukan syirik kepada Allah. Maka itu kita lakukan ibadah banyak-banyak, jangan bersandar kepada diri kita. Sandar kepada keesaan dia, kurniaan dia, bukan kita. Maka manislah amalan kita itu tadi. Barulah kita dapat yang dikatakan Jannatul Firdausi nuzulah. Makna Jannatul Firdaus tu di dunia lagi. Kita merasakan dengan Allah tu lebih enak daripada syurga dan kenikmatannya. Pencipta syurga tu kita dapat di dunia lagi. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleh. Falyamal amalan soleha wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Barang siapa ingin pertemuan denganku, faman kana yarju liqa rabbih. Nikmatnya pertemuan dengan Allah. Kita pertemuan dengan Agung, macam mana nikmat? Pertemuan dengan Raja, nikmat tak? Nikmat kan tak? Kita Agung panggil kita masuk istana. Seminggu lagi dia bagi surat kuning. Kita dapat dipanggil oleh Raja. Raja Perlis ke, Raja apa ke. Panggil kita. Ya Allah. Seminggu lagi, minggu depan kita dipanggil. Kecoh kita. Gembira kita. Siapkan pakaian-pakaian. Siapkan kita nak mandi apa mandi, nak menghadap raja ni. Bersih-bersihkan. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita selalu famangkan yarju liqa rabbi falyamal. Siapkan amal soleh. Siapkan diri kau, bersihkan, buangkan keakuan-keakuan diri kamu supaya engkau dapat pertemuan denganku. Tidak ada pertemuan yang lebih baik, lebih bagus selain daripada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmatnya kita bukan solat, kita menghadap kepada kiblat Kaabahullah. Itu tubuh, tapi sebenarnya yang kita hadapkan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana-mana pun kita hadapkan roh kita, angan-angan kita ke mana pun pergi, kita nampak wajhullah. Kalau kita angan-angankan ke Kaabah, kita tidak nampak Kaabah tu angan-angan. Tapi kita menampak cipta, siapa yang menciptakan Kaabah tu dalam angan-angan yang dibawa kita. Jadi beruntungnya, kiblat kita bukanlah kiblat Kaabatullah. Jadi kiblat kita adalah wajhul, menghadap kepada Allah. Di mana pun kita hadapkan. Jangan pula nanti waktu solat, si Haji kata mengajak mana-mana boleh. Yang dia menghadap Allah, dah tak ada kiblat. Bukan. Itu kiblat tubuh tetap juga menghadap kiblat. Yang kiblat roh ni yang kita sentiasa ingatan kita, rasa kita sentiasa dia tak ada keakuan diri. Itulah kiblat yang dimaksudkan oleh Allah,
iaitu fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Jadi saya telah jelaskan di sini Allah membentangkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad SAW telah bertemu dengan Allah dengan jelas. Apa itu pertemuan tu? Pertemuan ini adalah pertemuan yang agung, yang Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak panggil malaikat, dia tak panggil lain, hanya dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tempat yang sangat suci. Ya, jangan kita bayang-bayangkan tempat tu di atas. Cerita tu kisah dia naik ke atas. Di malam hari mati. Lailam tu maknanya mati. Matikan diri supaya kita dapat diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa keakuan diri, kita ni akan berada di dalam keadaan yang tidak suci. Maka tidak suci tidak akan berada di tempat yang lembah atau kawasan yang suci. Ya, jadi kawasan yang suci itu ada di mana-mana. Macam mana caranya? Adalah buang keakuan diri. Maka tempatnya di situ. Jadi Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj memang dia bawa sekalian alam, dia bawa berjalan. Tetapi keputusannya adalah lebur. Tidak ada lagi Muhammad. Cara nak lebur, puncaknya dipanggil kasih sayang. Puncak pintu makrifat untuk mencapai lebur itu adalah kasih sayang. Di dalam kasih sayang itu ada, dipanggil tadi kefanakan. Dipanggil kemuncak kesedapan. Kita makan durian tadi. Puncak kesedapan tu tadi. Puncak kesedapan tu kita menukarkan siapa yang memberikan puncak keasyikan kesedapan tu tadi. Tak lain adalah dia yang menganugerahkan kepada kita rasa cinta kepada dia. Kalau Allah tak memberikan kita rasa asyik dan cinta, tak mampu kita untuk mengetahuinya. Apa makna keputusan, iaitu asyik yang sebenar-benar. Cinta yang sebenar-benar. Cinta bukan dua. Mula nampak dua. Ada lelaki, ada perempuan. Ada hamba, ada Tuhan. Sebenarnya bila dah sampai ke muncak cinta, kemuncaknya tak ada. Yang ada hanya satu je. Dia je asyik dengan diri dia sendiri. Telah saya kupas dengan jelas. Saya telah telanjangkan habis-habis. Maka fahamlah, telisiklah benar-benar. Inilah keputusan jalan mengenal diri, mengenal Allah. Dan di sini siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Taala, maka dia dapat makam keberuntungan, makam mahmud, makam yang terpuji yang telah dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Nabi Muhammad SAW, iaitu buang keakuan diri. Sampailah kita semua di situ. Saya mengharapkan semua kita yang hadir ini, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, ataupun pendengar-pendengar YouTube, merasakan betul-betul, ya, betul-betul merasakan, iaitu dialah yang menganugerahkan kepada kita segala-gala nikmat yang di sisi Allah Subhanahu Taala. Maka berkehidupanlah kita sentiasa dengan ihdinas siratal mustaqim. Perjalanan kita akan sentiasa benar dan lurus bila tidak ada lagi rasa ada keakuan diri. Maka sentiasalah lurus perjalanan kita, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan minta kepada teman-teman kita, sahabat kita, Al-Fadil Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif untuk memberikan lagi pencerahan kepada kita, insyaAllah. Marilah sama-sama kita berzikir sikit. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بفتوح العارفين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله Ya Arhamar Rahimin irhamna. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syekh Abdul Aziz kerana sudi memenuhi ruang, bumi, negeri, negara dengan cahaya tauhid, dan sesungguhnya kalam-kalam ini hanyalah kalam-kalam yang tidak ada bicara lain melainkan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mengesakan Allah ini adalah merupakan suatu cahaya. Apabila kita sebut mengesakan Allah, dia adalah merupakan suatu cahaya. Cahaya ini apabila Allah Ta'ala berikan, automatik, insya-Allah automatik akan faham apa yang dimaksudkan dengan tiada yang wujud melainkan hanya wujud yang sebenar-benarnya wujud, ialah wujud Allah. Ini merupakan suatu paradigma yang tinggi sebenarnya. Dan tidak ada lagi paradigma yang lebih tinggi daripada paradigma ini. Maka saya mengajak diri saya dan sidang pendengar netizen alam maya, terutamanya, marilah kita melakukan satu paradigm shift, iaitu anjakan paradigma. Janganlah kita semata-mata berada di atas muka bumi ini tanpa kita memikirkan iman. Iman kita tu apa? Iman kita adalah rukun iman. Dan yang tertinggi hanya sanya setiap perkara kita mengesakannya, iaitu kita menyembah saban waktu, saban hari. Kita menyembah, kita sujud, kita angkat tangan berdoa, tidak lain dan tidak bukan kepada zat yang bernama Allah. Allah merupakan nama bagi zat yang kita sembah. Allah merupakan nama zat yang kita sembah. Jikalau kita terputus daripada zat ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sebenar-benarnya kita telah melakukan syirik kepada Allah. Syirik itu ada banyak jenis, berlapis-lapis. Syirik yang kita nampak, syirik yang kita kesan, syirik yang kita sedia maklum, itu nama dia syirik syirik jali. Ada syirik yang tersembunyi, nama dia syirik khafi, syirik halus. Saya pernah tanya kepada guru saya, kalau kita melakukan syirik khafi boleh masuk syurga tak? Kemudian Tuan Haji Yusof berkata, engkau baca Quran, engkau tengok ada tak sebut yang ayat pasal syirik tak bau syurga tu, syirik tak akan diampunkan tu, ada tak Allah cakap syirik besar ke, syirik kecil ke, syirik khafi ke, syirik jali? Kemudian saya kata, tak ada. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna zalika man yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni mengampunkan semua jenis dosa kecuali syirik. Semua jenis dosa Allah Ta'ala ampunkan kecuali syirik. Perkataan ini besar. Tetapi syiriklah yang kita buat, yakni melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Lalu bagaimanakah cara dia? Bagaimanakah cara dia untuk kita nak ingat Allah setiap waktu, setiap ketika, setiap kita memalingkan arah. Dalam duduk kita, dalam diam kita, dalam percakapan kita, dalam diri kita, dalam berjalan kita, dalam naik motor kita, dalam naik kereta kita, dalam naik kapal terbang kita, dalam lena kita, dalam jaga kita, dalam makan kita, dalam minum kita. Bagaimanakah caranya untuk kita nak sentiasa ingat kepada Allah kalau bukan dengan kita meleburkan. Kita meleburkan. Maknanya kita nampak pokok. Kita nampak pokok. Macam mana lah leburkan pokok tu sampai kepada Allah. Kita renung pokok. Orang yang tak apa cerdik dia tengok, oh pokok tak apa. Orang cerdik sikit dia tengok pokok, dia nampak duit. Ini pokok gaharu ni kita jumpa dalam hutan. Allah, kaya kita dapat berjuta, kita dapat minyak gaharu, kita jual ke Arab. Satu pokok ni sejuta boleh dapat ni. Dia pun gelak. Seorang lagi dia sengap. Oh, hang nampak apa? Aku nampak Allah pada pokok ni. Lagu mana cerita? Dia pun ulah. Daripada biji benih dia boleh ulah. Daripada biji benih lagi dia nampak. Dia nampak macam mana Allah masukkan nyawa dalam biji benih tu. Dia angkat biji benih pokok gaharu tu. Macam setitis ayak. Benih gaharu ni, rupa dia macam setitis ayak. Dia tengok tu. Dia nampak macam mana Allah pancarkan nyawa dalam pokok ni. Dia nampak nyawa tu hanya semata-matanya Allah yang buat. Daripada biji ni sampai jadi pokok nundia besar. Dan daripada pokok itulah boleh berhasilnya duit yang banyak, iaitu pokok gaharu. Banyak duit dapat, juta dapat daripada pohon gaharu yang penuh dengan isi dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang bertauhid dia orang nombor 3 tadi. Yang dia menjelaskan bagaimana pokok dia boleh kaitkan dengan Allah. Ni jiwa yang bertauhid. Jadi dalam setiap benda kita kena kaitkan dengan tauhid. Macam mana cara dia? Dengan cara lebur tadilah. Pokok memang ada pokok depan kita, leburkan dia. Kita nampak bangku. Kita nampak baby cot. Jangan kata dia baby cot. Kita nampak pada kayu dia. Kita nampak pada pokok dia. Kita nampak pada nyawa dalam pokok tu. Kita nampak macam mana pokok ni boleh hidup. Ada berjuta daun kat situ. Kita nampak nak jadi macam ni, nak jadi urat-urat tu. Berapa puluh tahun Allah Ta'ala buat. Semuanya dikaitkan dengan Allah. Inilah dia lebur. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, meleburkan ini adalah satu paradigma yang cukup tinggi sebenarnya. Sehinggalah tingginya paradigma ni, orang-orang yang tak sampai paradigma ini cepat sangat tersasul cakap ini merupakan satu ajaran sesat. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran disebutkan fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah, sepatutnya ke mana saja kita memalingkan arah, sepatutnya kita nampak wajah-wajah Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kemana saja kita. Bukan ayat tu saja. Banyak lagi ayat yang lain. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin. Macam-macam ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Tu baru ayat yang saya baca. Ayat yang saya tak tahu. Saya bukan hafal Quran. Kalau hafal Quran pun tuan-tuan, belum tentu Allah bagi hidayah boleh keluar lancak. Pup. Bi'arif billah ni, orang soleh ni, kalau dia bagi ceramah, dia macam baca teks. Panjang, lancar, sedap. Kita dengar tak payah catat pun tak apa. Tercatat tak apalah, bagus jugalah. Kalau macam Abang Mai, Pakcik Musa, Mai duduk tadah telinga saja, relax. Isap okok tak apa, tak ada masalah. Isap okok pun kita kena pandang Allah Ta'ala juga. Pandang tang mana asap okok tu, kita nak boleh pandang Allah tang mana. Memberikan keinsafan kita pada api dan asap. Allah, jangan masukkan aku dalam neraka-Mu, ya Allah. Isap. Ya Allah, jangan sampai aku masuk dalam neraka-Mu, ya Allah. Allah juga tu. Setiap kali. Ni kopiah putih. Ni hitam.
Siapa pakai kopiah putih tu? Para ulama suka pakai kopiah putih, suruh para santri pakai kopiah putih. Apa khasiat dia? Apa rahsia di sebalik kopiah putih? Nak memandang Allah ni, nak memandang Allah. Kalau kita tak pandang Allah, kita syirik. Pakai kopiah putih ni, syirik, bangga. Riak, saat lagi aku tak pakai kopiah lagi. Orang kata, ya kalau kita pakai selalu kopiah, kita orang tak pakai, saat lagi orang kata kita buang terbiat pula. Dah kalau kita pakai pula saat lagi, kalau kita tak bisa pakai, kita pakai. Saat lagi orang kata aku riak pula. Macam-macam kalau ikut orang, lingkup. Lah kita ikut Allah. Lagu mana ni? Para ulama letak. Kalau kita pakai kopiah putih, dia punya falsafah dia ialah kopiah ni putih. Bila kita angkat kopiah putih, kita pakai, ya Allah, sucikanlah hati aku, putihkanlah hatiku sebagaimana putih kopiah ni. Pakai. Jadi setiap kali kita pakai, kopiah tu doa kat kita, putihkan hati kawan ni. Putihkan hati tuan ni. Tuan yang pakai kopiah ni. Kita pakai tu falsafah di sebalik kopiah putih. Pakai kopiah putih. Para santri, pelajar-pelajar semua pakai kopiah putih. Kan? Ihram semua pakai kopiah putih. Tu ada doa di sebalik itu. Maknanya nak minta Allah putihkan hati, bersihkan hati kita. Jadi selagi mana kita pakai kopiah putih, mana di situ doa tu berjalan. Minta Allah bersihkan hati kita. Sebab tu para sufi, para ahli sufi, dia tak kira apa orang kata. Dia pakai tasbih. Dia tak kira, dia dah tak duduk di makam apa orang kata. Dia duduk di makam kedudukan apa Allah kata pada dia. Walaupun dengan marahnya manusia, dia tetap cari redha Allah walaupun dengan marahnya manusia. Tapi saya ahli dunia. Saya mencari redha manusia walaupun Allah marah kat saya. Bezalah ahlillah. Orang yang betul-betul nakkan Allah, para salik, dengan ahli dunia macam saya ni. Faham tak Pakcik Musa? Saya ni orang biasa, dhaif. Jadi saya mengharap redha manusia walaupun Allah marah. Tapi para arifin billah, para salikin, orang mencari Allah ni, para muridin, mereka mencari redha Allah walau orang marah dekat dia. Tarik biji tasbih ke, walaupun orang kata riak ke, sami Buddha ke apa, aku nak zikir pada Allah. Mampu pi orang kata apa kat aku. Lagi hang kata, lagi aku suka. Lagi hampa kata aku gila, lagi aku suka. Sami Buddha lah. Habis pahala hampa dapat kat aku. Dia bukan pada makam nak pahala lagi dah. Dia nak Allah. Kecintaan pada Allah yang membara. Kecintaan pada Rasulullah yang membengkakkan hati. Kerinduan kepada Nabi Muhammad yang mencengkam jiwa. Lalu lidahnya sentiasa selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Degup jantung dia yang sentiasa bersama Allah. Lubduk. Allah. Ya Arhamar Rahimin. Minta maaf saya terlebih masa terkasak bahasa. Kalau ada keakuan diri, ampun maaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim. La haula wala quwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada limpah kurnia inayah rahmatnya, dapatlah kita bersama-sama pada pagi yang mulia ini, dapatlah kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala memanggil kita duduk di sini untuk kita bersama-sama mendengarkan kalimah sakti, kalimah agung la ilaha illallah, tak lain mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apanya? Menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Jadi terzahirnya kita di sini bukan disebabkan kita ni ada ilmu, ada apa, semua tak ada, semua tak ada. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah Ta'ala menyatakan diri, nak menyatakan, saya nak cerita ni pun tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. La ilma lana, tak ada apa-apa. Jadi kita, alhamdulillah Allah Ta'ala yang menggerakkan kita di sini untuk kita bersama-sama mendengarkan talqin daripada guru mursyid Arif Billah, untuk sama-sama kita mendapat pancaran nur cahaya untuk sama-sama kita bawa dalam kehidupan harian kita.
Kalau kita nak menyatakan kita ni memuji Allah, kita memuji Allah, kita asyik dengan Allah, seperti mana dia asyik pada diri dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita, diri Allah Subhanahu Wa Taala ni yang nak dikatakan sebelum terzahirnya kita ni, alam semesta ni, alam sekalian alam ni sebelum terzahirnya, Allah Taala tu cukup dengan diri dia. Jadi kita nak memuji Allah tu seperti mana dia memuji pada diri dia sendiri. Allah Taala tidak memerlukan kita untuk memuji dia. Itu yang sebenarnya. Kita tak nak ada dua. Dia tetap esa. Dia memuji esa. Jadi keasyikan Allah Subhanahu Wa Taala, kun wa zatul muntala zatul ha. Dalam keadaan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan asyik, terzahirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sebenarnya. Kita ni dalam keadaan asyik. Kita ni dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala masa sebagaimana Allah Taala asyik pada diri dia sendiri. Asyik, terzahirlah Nur Muhammad, terzahirlah kita. Jadi terzahirlah kita di alam semesta ini bukan nak menyatakan diri kita yang hidup. Seperti Syekh Aziz beritahu tadi, satu je saya beritahu, lahayyun tu je. Syekh Abdul Qadir Jalani pecahkan, lahayyun. Jangan ada hidup kita, jangan rasa diri kita ni hidup. Allah Taala tu yang maha hidup, yang menzahirkan kita, yang terzahir di sini di rahim ibu kita, terzahirnya di rahim ibu kita. Kita dah dewasa, kita ada ilmu, kita dapat apa semua, kita rasakan diri kita yang hidup. Itu yang kita nak lakan. Itu kita nak perang dalaman. Perang apa? Perang hawa nafsu. Keakuan diri kita. Kita kena nafikan betul-betul keakuan diri kita. Itu yang sebenarnya. Itu yang kita nak betul-betul faham. Dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab apa yang dia dikatakan pentingnya guru mursyid ni. Penting guru mursyid ni untuk mentalkinkan sesuatu. Itulah yang dikatakan pancaran nur cahaya dapat kefahaman. Kefahaman untuk bawa kita kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak ada apa. Jadi kita nak sebut, saya sebut talk pada pagi tadi, subuh tadi dengan keluarga saya. Bukan saya nak banggakan diri saya, bukan saya nak banggakan keluarga saya. Saya nak berkongsi supaya semua dapat insya-Allah 95% tu jadi 100%, insya-Allah. Sama-sama kita doa. Amin ya rabbal alamin. Sebabnya mutakallimun Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita nafikan keakuan diri kita, kita dalam talk ni, orang yang menafikan keakuan diri kita, mutakallimun. Kita boleh bersembang macam ni. Talk sini, kita bersembang. Kita bersembang, kita dengar. Tapi apa arah tujuan kita? Menafikan keakuan diri kita. Mutakallimun Allah, kita kena ingat bahawa mutakallimun Allah Subhanahu Wa Taala tu sampai kepada rohaniah sekalian alam. Bukan di sini saja, bukan dalam rumah ni saja, sekalian alam. Sebab apa saya cakap sekalian alam? Kita ni tak ada lahayun, la mutakallimun tadi. Kita dah lakan mutakallimun kita tadi tu. Dengan mutakallimun tadi tu, kita yakin bahawa tak ada keakuan diri kita, yang ada hanya Allah. Mutakallimun kita dia akan sampai kepada rohaniah yang hadir di sini, yang para pendengar-pendengar YouTube, dan sekalian alam ni akan dapat pancaran tadi yang dikata daripada mutakallimun Allah SWT. Mutakallimun Allah tu besar. Bukan di sini saja sebenarnya. Itu kita nak tengok betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak sebut di sini, sekiranya engkau datang kepada aku, Allah Taala beritahu, membawa amalan, engkau akan dihisap satu-satu. Amalan apa yang kita ada sebenarnya ni? Itu yang kita lahkan tadi tu. Amalan kita nak solat, nak apa. Kita bercakap ni jangan ada keakuan diri kita. Amalan apa yang kita ada? Tak ada apa kita. Tu nak kita nak lahkan. Yang keduanya, sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, kau akan dipertanggungjawabkan. Ilmu apa yang kita ada ni? Kan? Nakkan dilahkan itu nak nafikan. Jangan ada. Berapa banyak ilmu kita yang ada? Universiti, PhD, master. Itu nak kita lahkan, ketepikan dulu. Kan? Kalau nak kata saya ilmu ni, saya langsung tak ada ilmu apa. Biar saya kosong, tak ada apa ni. Tapi kalau ada, ketepikan dulu. Kalau ada majlis ni, siapa yang dengar YouTube ni, ketepikan oleh ilmu dia. Masuk bawa wahdah, mengesahkan Allah. Itu kenal sirullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada sekalian, semua ada. Semua ada. Dalam diri manusia, semua Yahudi ke, Nasrani ke, India ke, Cina ke, siapa ke, dia Perdana Menteri ke, dia agung ke, semua ada sirullah Nur Muhammad. Siapa kenal Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah wahdah nak bawa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain, situlah sifatullah. Sifatullah itu tak lain. Dialah nur zat Allah. Jadi diri dia juga. Tak ada diri kita. Mana datang ilmu kita ni? Mana yang dikatakan kita ni ada ilmu? Tak ada ilmu kita. La ilma lana.
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu yang maha hakim tu, yang punya ilmu. Itu yang kita nak pandang dahulu. Perang tak kita sekarang ni? Kalau kita betul-betul perang tak kita ni? Kita perang dalam ni ya. Itulah perang tu. Itu yang dikatakan perang. Perang hawa nafsu, keakuan diri kita tegas. Asyidda walal kufar. Betul-betul tegas. Nafikan keakuan diri betul-betul. Bukan nafi macam lembik-lembik tak. Nafi betul-betul keakuan diri kita. Jangan ada diri kita. Jangan ada hidup kita. Jangan ada buta kalimah. Jangan ilmu pun jangan ada. Itu je. Saya cakap dengan anak saya, engkau nak sampaikan sesuatu, kosongkan. Delete semua. Jangan ada ilmu. Apa pun dengan video YouTube ke apa ke, kenal diri kenal Allah ke, delete semua. Datang daripada anzala abdil kitabah. Betul-betul kita jaga anak kita. Itu baru betul kita sayang anak kita. Itu baru kita betul jaga anak kita. Jaga hati kita dengan Allah SWT. Jaga anak kita, jaga isteri kita. Jangan ada keakuan diri kita. Itu betul-betul. Kita nak bawa dalam keluarga kita. Sekurang-kurangnya kita dulu, lepas tu kita dah kuat, baru kita ajar anak kita. Macam mana keadaan dia. Yes. Ini yang sebenar-benarnya manis tiada pahit, mubasyiran wa nazira. Rasulullah SAW menyatakan, inilah kabar gembira yang kau bawa, tak ada keakuan diri, kau nafikan keakuan diri, kau akan dapat nikmat daripada Allah SWT. Apa tu? Manis. Tiada pahit. Itu yang sebenarnya kita nak bawa dalam kehidupan harian kita. Itulah sungguh-sungguh kita. InsyaAllah dalam keadaan yang kita sungguh-sungguh ni, InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi. Yang dikatakan, wazidnahum mudah. Dengan tangan kekuasaan Allah SWT, Allah Ta'ala akan membinasakan keakuan diri kita ni, yang ada hanya Allah. Itu yang kita nak. Kita mohon. Macam Syaziz beritahu tadi, warzuqnil fana, ni kita nak sentiasa fana. Kita nak sentiasa, kita risaukan. Saya suka ulang benda ni. Kita risaukan. Kalau ada keakuan diri kita risau. Ni kita tak risau langsung. Dosa kita yang 30 tahun dulu, dosa kita apa yang paling besar dosa kita 30 tahun? Kita tak bawa di hadapan Allah. Kita rasa kita nak tutup aib kita. Baik kita buka hijab, ya Allah. Bukakan hijab kesalahan aku, ya Allah. Yang 30 tahun dahulu bawa di hadapan Allah SWT. Dibawa ke hadapan Allah SWT. Alhamdulillah kita dah diberi faham kepada Allah SWT daripada sisinya juga, difahamkan oleh Allah serba sedikit. Saya tak boleh nak bagi faham. Siapa pun yang ada kat sini nak menyampaikan tidak boleh bagi faham. Hanya Allah yang boleh memberi faham kepada kita semua. Jadi bawa dosa-dosa. Kita rasa kita 13 tahun dulu, 10 tahun dulu, kita sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, kita tak mengesahkan Allah, bawa di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, kerdilnya aku, ya Allah, kenapa aku tak mengesahkan Allah, aku tak dapat, ya Allah, hari ini aku dapat, ya Allah, aku malu di hadapan kekuasaanmu, ya Allah. Itu yang kita nak. Suara ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Walid Ibrahim Malik beritahu. Walid Ibrahim Malik beritahu. Suara yang menyatakan, saya menghakikatkan perkataan dia. Suara yang mengatakan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa dosa-dosa kita yang lalu dan sekarang ini, ada keakuan diri. Suara ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suara yang dicintai oleh Allah, dan itu yang menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Dia sadar rasa silap dia. Silap. Zalamna. Allah Taala hajar kepada Nabi Adam, zalamna. Aku yang salah. Aku ada keakuan diri. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Itu dia. Itu yang kita nak. Itu insya-Allah dengan keadaan taubat kita ni, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi wazidnahum mudah, kekuatan. Apa pun tembakan, siapa pun, orang nak serang kita ke apa pun, aku tak peduli. Aku tetap terus jalan, bawa kepada, nak ajak orang kepada mengesahkan Allah SWT. Saya tak heran, siapa pun adik-beradik saya tak suka saya apa pun, saya tak heran. Saya teruskan perjalanan saya. Jadi, siapa pun nak cakap apa pun, saya dah ada ilmu buat bodoh. Itulah ilmu buat bodoh. Ilmu buat bodoh tu apa? Malah nak cakap, malah nak fikir, kita ikutlah seperti Luqmanul Hakim. Yang keledai itu daripada sini, cakap orang pun aku tak guna, biar aku dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli. Assalamualaikum pada Tuan Syekh Aziz dan semua yang ada di sini. Saya nak ucapkan perbanyak terima kasih kerana dapat bergerak ke sini.
Dan Allah Ta'ala yang hantarkan ke sini. Dan saya akan terus pada soalan. Saya tak boleh elaborate sangat. Dan dia ada mencurah-curah. Pada Ustaz Zahir, terima kasih banyak-banyak. Selalu bagi mesej kakak. Ini adalah gerakan daripada Allah membawa kami bertiga ke sini hari ini. Dan saya terus dengan soalan Ustaz, saya nak mencurah air mata sangat kan. Saya ingin bertanya tentang beberapa istilah yang ada disebut dalam kuliah tadi. Iaitu pertama adalah makam keberuntungan. Tak ingin Ustaz minta tolong jelaskan ya. Makam keberuntungan. Dan yang kedua, saya nak, kalau boleh secara praktikal nak tanya soalan dalam membuang keakuan diri. Apakah langkah-langkah, steps yang kita perlu buat untuk membuang keakuan diri? Boleh tak bagi contoh? Contohnya macam memasak kan. Kita ambil yang tu lah, senang kita duk buat kerja tiap hari kan. Adakah kita kena perinci kan? Macam kita duk besar ikan tu, kita perinci kan. Ikan ini makhluknya dicipta oleh Allah dan sebagainya lah. Begitu juga sayur-sayuran yang kita bersihkan, bereskan, potong dia, cili yang kita tumbuk. Jadi itu, adakah cara itu kita dapat membuang sifat keakuan diri? Makna kita kaji bahawa semua itu daripada Allah. Tumbuh-tumbuhan tadi, cili tadi, sayur pakcoy tadi ke apa-apa kan. Adakah itu caranya? Saya nak penjelasan daripada ustaz-ustaz yang ada di sini. Sekian, terima kasih. Terus. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur hari ini masih lagi dapat mendengar kalam-kalam Allah dari Syekh Aziz. Jadi banyak-banyak bersyukur sebab masih lagi dapat mengesahkannya. Jadi bila kita mengesahkannya, bermakna hanya dia sahaja yang ada. Bila kita kata dia sahaja yang ada, jangan sahaja kata di mulut, tetapi perlu disaksikan oleh hati. Hati menyaksikan bahawa Allah itu Esa. Jadi macam mana nak menyaksikan hati Allah itu Esa? Bagaimana hati itu nak meyakini bahawa Allah itu Esa? Jadi bila kita kata Allah itu Esa, bermakna kita kena yakin. Bukan kita melihat dengan mata, tapi kita yakin dengan hati. Kita dapat rasa wujudnya Allah. Bila kita memandang sesuatu, termasuk diri kita sendiri, yang merupakan kita ditajali Allah, kita dapat melihat di sebalik mata di sebalik mata memandang, di situ ternampak kehebatan Allah, keagungan. Itu yang patut dipasak di dalam hati setiap saat, supaya kita dapat berkehidupan dengan Allah 24 jam. Sentiasa ingat, sentiasa ingat, sentiasa ingat. Sebab ingat kepada Allah biasanya ketika sembahyang, ketika mengaji, dan ketika ada majlis berzikir. Selain daripada itu, kita tak ingat. Tapi sekiranya kita kenal diri, maka kita kenal Allah 24 jam, kita akan ingat Allah. Jadi semoga bila selalu mendengar talk sebegini, Allah membuka ruang Allah membuka jalan seluas-luasnya untuk mengenal dia. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah. Hari ini bertambah lagi kaum muslimat dan sekaligus menyuntik lagi semangat kami untuk terus menghadiri kuliah
yang disampaikan oleh Syekh kita, Syekh Aziz dan Ustaz-Ustaz Syekh Latif dan Ustaz Auza'i. Sedikit perkongsian daripada saya setelah mengikuti kuliah ni, apa yang boleh kita amalkan setelah bangun saja kita daripada tidur. Kita mohon pada Allah, wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, kau uruskanlah diriku ini. Ya Allah, aku tidak mampu untuk mengurus diriku sendiri. Jangan sesekali biarkan diri aku ini mengurus diriku ini, ya Allah. Jadi setiap hari tu kita mohon kepada Allah. Sentiasa istighfar, rasa macam buat kerja terlupa ke apakah. Ya Allah, sentiasa istighfar, kau buangkanlah sifat keakuan aku ini, ya Allah. Kau leburkanlah aku ini, ya Allah. Aku tidak mampu, ya Allah. Jadi apabila kita membuat kerja seharian, mudah-mudahan kita tidak merasa penat, tidak merasa mengungkit, tidak rasa yang negatif lah. Jadi sekali lagi saya juga menyeru kepada kaum wanita di luar sana. Saya ada join satu grup kelab suri rumah tangga yang di-join oleh hampir 500,000 orang. Dan masalah yang sama, masalah mengeluh tentang urusan rumah tangga, masalah mengurus anak-anak, masalah dengan suami. Tapi dikongsi di media sosial, masalah tak selesai. Jadi cara yang untuk selesaikan masalah kita tu, keluar daripada kelompok yang sama, kita cari ilmu ni lah, ilmu kenal diri, kenal Allah, ilmu yang membimbing hati kita untuk terus dekat dengan Allah SWT. Jadi mudah-mudahan semoga para suri yang mungkin penat menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak, akan diringankan tugasnya, akan disuntik hatinya untuk mencari redha Allah. Apabila kita redha membuat sesuatu tu, insya-Allah hati kita akan tenang. Dan masalah-masalah lain tu kita akan letak tepi. Tidak mustahil. Dunia kita sekarang semakin tenat. Masalah dengan adab yang semakin kurang, bukan kata di kalangan anak-anak kecil, malah di kalangan orang tua pun. Adab dari segi pergaulan, dari segi maruah wanita yang semakin pupus, boleh dikatakan semakin pupus, rasa malu tu dah tak ada. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri, bergaullah dengan orang yang ingin mencari ilmu yang sejati, iaitu ilmu kenal diri, kenal Allah. Macam saya dulu masa sekolah, sedikit perkongsian saya tidak di masa saya kecil tidak didedahkan dengan ilmu sebegini. Di sekolah, masuk sekolah rendah, sekolah kemas, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah. Bila cikgu tanya datang sekolah ni untuk apa? Semua jawab untuk pandai, untuk kerja bagus-bagus, untuk bagi mak bapak duit. Tak ada seorang pun jawab datang sekolah kerana Allah. Macam pelik masa tu nak sebut nama Allah. Kalau kawan buat teka-teki, pokok ni siapa yang cipta? Semua jawab ayah saya yang tanam. Bila nak jawab Allah tu macam tak kenal, anak-anak tak kenal nama Allah tu, tak disebut di mulut. Jadi bila dah makin dewasa, kita dah bergaul apa semua ni, kita dah tanam dalam diri anak-anak, dalam diri kita semua yang mengatakan semua ni Allah yang cipta. Gerak geri kita semua gerak daripada Allah. Dan anak-anak di Zawiyah Tok Ayah ni sangat beruntung kerana seawal usia baby lagi, di mulut dah disebut Allah, Allah, Allah. Semoga kita semua terus istiqamah dalam mempelajari ilmu ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diucap oleh teman-teman kita tadi, sahabat kita, pada Ustaz Auza'i, Al-Masri, Syekh Latif dan juga Muslimat tadi, semuanya daripada khatir Rabbani, daripada lintasan Allah, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi, ya.
Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kerana perkataan-perkataan daripada mereka semua ni adalah kesucian yang mengajakkan kita ini untuk tidak lain, bukan untuk keakuan diri, tetapi semata-mata untuk mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Jadi bersyukur kita masih lagi kita tetap dalam keadaan mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan diri. Jadi pertanyaan tadi yang datang daripada Hajar tadi, makam keberuntungan. Sekarang ni kita dah berada di makam keberuntungan sebab Allah telah buangkan rasa keakuan diri. Ya. Jadi jagalah setiap masa kita. Makam keberuntungan tu adalah bila Allah SWT tak bagi kita rasa ada keakuan diri. Maknanya kita sentiasa wa qadha rabbuka. Tetap hati kita merasakan yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makam keberuntungan. Kita nak ngangkat tangan, nak kata tadi makji, ngangkat tadi kita dah rasakan Allah yang ngangkatkan air ni untuk suap kita. Kita tak nampak lagi rasa keakuan diri. Kalau kita tak mengaji, kenal diri, kenal Allah, kita tak sedar yang kita ni menggunakan kudrat Allah. Kita kosong aja. Tak ada pengisian keberuntungan. Tapi bila kita belajar, ya Allah, selama ni hari aku dah banyak silap ya Allah. Engkau yang menggerakkan aku suap ni ya Allah. Engkau yang bagi merasakan air teh ni ya Allah. Engkau yang berkehendakkan dapatkan nikmat rasa ni tadi. Engkau yang memberikan nikmat asyik syoknya. Engkau lah segala-galanya ya Allah. Tak ada satu pun yang dinyatakan melainkan menyatakan engkau ya Allah. Ya? Faham aja ya? Maknanya kita dah dileburkan Allah. Dengan la ilaha illallah. Kita dah faham, dah bedah siasat apa tu la ilaha illallah. Sebelum ni kita tak tahu la ilaha illallah, hanya baca. Bila dah dikupas bedah siasat, kita amaliakan, akhlakkan dalam kehidupan kita. Apa akhlaknya? Tidak ada kita. Yang adanya dia. Bahagia, manis, lazatnya kita rasa di situ. Asyiknya dia yang memberi kita rasa asyik dengan dia. Sebenarnya dialah asyik dengan dirinya sendiri. Itulah keesaan nama dia. Tak ada dua. Tak ada lagi aku asyik dengan kau. Tak ada dua. Sebenarnya dia asyik dengan dia dirinya sendiri. Itulah keputusan yang keberuntungan. Lagi apa tadi pertanyaan Mazli? Cara menghilangkan keakuan diri. Praktikal contoh di rumah. Macam orang perempuan pisang sayur, pisang ikan. Jadi adakah kita kena ketahui falsafah ikan itu, mana dibesarkan, kejadian Allah. Dan ada cara itu dapat menghilangkan rasa keakuan diri. Memang Potong sayur, cili, mana bertanah Allah menjadikan. Itulah falsafahnya. Memang betul itulah caranya untuk nak nafi kan. Kalau tidak, kalau kita tak buat gitu, kita takkan dapat keputusan dia. Iaitu segala-galanya. Macam puan sebut tadi, solat, waktu solat, zikir, Quran, kita ingat Allah kan. Lain kita tak dapat itu ingat keesaan dia. Betul. Dia 24 jam kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 12 huruf, 12 huruf. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Jadi 24 jam sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni tadi Allah nak tengok ahsanu amala ni 24 jam. Ya. Jadi ritual-ritual zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh itu ritual-ritual untuk nyambung supaya kita tidak jemu-jemu. Jadi Allah ni ciptakan bagi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni anugerah daripada Allah sebab Nabi Muhammad SAW doakan untuk kita dapat anugerah apa dia? Solat. Dengan solat 5 waktu anugerah daripada Allah tadi kepada Muhammad dan juga umat dia, maka kita mendapat keberuntungan, iaitu kita tahu terus menerus kita akan daim berterusan untuk mengesahkan Allah. Disebabkan ada waktu-waktu yang telah Allah Ta'ala tentukan. Daripada solat tu kepada solat daim, iaitu
di luar solat akan terbawa-bawa untuk terus mengesakan Allah, menomorsatukan Allah, tak ada keakuan dia. Seperti mana solat itu sendiri, kita tidak ada keakuan. Dialah menyembah diri dia sendiri, dia memuji diri dia sendiri, dia asyik pada diri dia sendiri, terbawa-bawa di luar solat. Itu makam dia. Keberuntungan kita ni dianugerahi oleh Allah kepada Muhammad dan juga umat dia, iaitu makam solat itu tadi. Alhamdulillah. Bagus. Soalan ni bagus. Bila kita bersoal, kita juga akan dapat keberuntungan. Betul. Kita dapat menyebarkan kepada yang lain-lain pendengar di YouTube yang kadang mereka tak dapat nak nyoal. Jadi dengan soalan tu juga terbuka juga minda mereka. Alhamdulillah. Jadi saya nak bagi tahu rahsia lah sebelum kita tutup ni. Mana kita buatlah satu bola ni maknanya kaca lah. Dan kita isi cukup-cukup dalam tu. Apa yang kita nak isi? Isi maknanya apa? Syurga masukkan, neraka masukkan, Lauh Mahfuz, Arasy Allah. Apa lagi kita nak masukkan? Masukkan apa saja pun dalam tu. Jadikan dia sekalian alam. Peganglah dia. Ya, peganglah dia. Lepas tu kita sebut la ilaha illallah. Semua ni tak ada. Dan apa yang ada sekian alam ni menyatakan Allah. Nanti kita akan dibagi Allah kefahaman. Faham aja? Ini saya bagi skill ataupun rahsia untuk kita mudah menafikan semua ni. Dengan kita sebut sekali la ilaha illallah, kita tahu semua dalam genggaman Allah. Sekian alam, malaikat, iblis, semua dalam tu masukkan semua. Surga, neraka, Lauh Mahfuz, semua masukkan dalam kendil tu. Dan kita boleh sebut la ilaha illallah, ini semua dalam genggaman Allah. Semua tu bergerak sekaligus serentak adalah dengan tangan kekuasaan Allah. Jadi betul kita sebut la ilaha illallah, kita semua tu tak ada daya upaya melainkan kekuasaan Allah. Ini skill. Satu orang tu dia ni Maulana dalam tabligh lah kira. Dia mohon pada saya nakkan satu skill untuk mudah dia boleh sebut la ilaha illallah, hilang keakuan diri, hilang semua ni. Jadi dapat satu ilham daripada saya, terus saya bagi tahu inilah cara dia. Itu salah satu cara yang Allah, banyak lagi cara dia. Allah ni cukup pengasih penyayang, macam-macam cara dia bagi. Tak cukup yang ni, dia bagi cara yang ni, ada lagi cara. Tapi ini salah satu yang daripada sisi Allah. Supaya kita betul-betul menyebut la ilaha illallah, semua tu dah tak ada. Yang ada, dia semua yang nyusun semua. Jadi kita akan merasa betul-betul kekuasaan Allah dah. Tu bukan sekadar cakap, tapi kita akhlakkan dia betul-betul dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Ada apa-apa lagi Tu Babah tak ada? Tak ada? Pertama kali Ni alul bait juga ni. InsyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya terima kasih banyak lah atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih alhamdulillah atas perhatian. Mohon maaf banyak-banyak atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan. Ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.